itu terjemahan yang diberikan. Saya lebih gemar kalau kita terjemahkan sebagai ketahuilah bahawa sesungguhnya tiada sembahan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Tiada sembahan selain Allah, la ilaha, tiada sembahan illallah, selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Surah Muhammad ayat 19. Baik, kita berhenti di situ. Kita lihat di awal tadi kata Syekh Muhammad dalilnya, ya. Dalilnya adalah firman Allah. Maksud Syekh Muhammad, dalil bahawa wajib bagi kita mempelajari 4 perkara yang disebutkan itu, bahawa berilmu, beramal, dakwah dan bersabar. Dalil bagi kita berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar adalah firman Allah, iaitu dalam surah Al-Asr. Jadi kita lihat Allah mengatakan demi masa. Apa yang dimaksudkan dengan demi di sini ialah sumpah. Demi di sini ialah Allah bersumpah, dan perkataan Arabnya ialah waw, wal asr. Al-asr ialah masa. Waw sebelumnya, wa al-asr. Waw itu dalam terjemahan dikatakan demi. Tapi nak kata bahawa perkataan atau huruf waw itu adalah huruf sumpah. Ya, di samping waw ialah ba dan ta. Seperti yang biasa kita dengar biasanya, ya, wallahi, billahi, tallahi. Waw, huruf ba dan huruf ta. Ketiga-tiga huruf ni dia satu huruf sahaja, iaitu waw, atau huruf ba, atau huruf ta. Tapi hebatnya, uniknya bahasa Arab, salah satu atau ketiga-tiga huruf ini dia adalah huruf sumpah, ya. Kalau kita bahasa Melayu kita kata demi Allah lah, ya. Atau kita kata aku bersumpah dengan nama Allah. Itu, ya, perkataan-perkataan sumpah kita lah, ya. Kita sebagai makhluk, kita sebagai manusia, kita tiada pilihan selain daripada bersumpah dengan nama Allah, ya. Kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, kerana itu adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah, ya. Kerana sumpah itu dari segi definisinya ialah menyebutkan sesuatu, ya, menyebutkan nama sesuatu yang diagungkan untuk menguatkan sesuatu yang ingin disampaikan. Jadi kita bagi orang Islam, tiada apa yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heranlah kenapa kalau seorang itu bersumpah dengan selain daripada nama Allah, maka dia jatuh syirik ketika mana dia mengagungkan sesuatu lebih daripada Allah dalam sumpahnya. Itu bagi kita manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah dia nak bersumpah, dia bersumpah dengan apa? Adakah Allah pun kena sumpah dengan nama dia sendiri? Kita kata tak. Allah dia boleh bersumpah dengan apa sahaja yang dia hendak, ya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kita tidak boleh pertikaikan apa yang Allah buat. Kalau dia nak bersumpah dengan masa, kalau dia nak bersumpah dengan makhluknya, mana-mana makhluknya, maka itu adalah kehendak dan pilihan Allah. Kerana yang akan dipersoalkan ialah kita, bukan Allah. Dan Allah apabila dia bersumpah dengan makhluknya, apa yang boleh kita faham ialah kerana makhluknya itu adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluknya itu adalah tanda kewujudan penciptanya, ya, kerana tiada apa yang dicipta melainkan dengan ada pencipta, ya. Baik, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jika kita lihat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, mengatakan bahawa sesungguhnya, bila dikatakan sesungguhnya dalam bahasa Arabnya inna, apa maksud inna atau apa maksud sesungguhnya? Yakni ini adalah satu penegasan atas apa yang ingin disampaikan selepas itu.
ditegaskan perkara yang nak disampaikan itu. Sesungguhnya manusia itu, kita lihat dikatakan manusia, yakni secara manusia, tak kira siapa dan tak kira bagaimana sekali kedudukan dia, sama ada dia berharta, sama ada dia beranak pinak, sama ada dia orang yang berkedudukan, sama ada dia orang yang berjawatan. Allah kata manusia itu benar-benar dalam kerugian. Innal insana lafi khusur. Manusia secara prinsipnya dalam kerugian. Maknanya secara dasarnya, secara asalnya manusia dalam kerugian. Tak kira siapa, semua. Kemudian Allah kata illa, kecuali. Maknanya daripada manusia semua yang ramai-ramai ini, yang dikatakan jumlahnya sampai berbilion, semua dalam kerugian. Kecuali siapa? Orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, orang yang menasihati untuk nasihat-menasihati dalam kebenaran, dan yang keempat, nasihat-menasihati supaya menetapi atau supaya istiqamah di atas kesabaran. Maknanya hanya orang yang menghimpunkan. Lihat, adakah orang yang mempunyai salah satu daripada 4 perkara ini, atau orang yang menghimpunkan kesemua 4 perkara ini? Maka jawapan dia ialah yang kedua, yang menghimpunkan keempat-empat perkara ini. Kalau salah satunya tak cukup, dia juga akan termasuk dalam kalangan orang yang rugi yang disebutkan sebelum tu. Jadi yang pertama, kecuali orang-orang yang beriman. Boleh kita kata apa yang dimaksudkan dengan orang yang beriman di sini ialah orang yang melakukan segala apa yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan orang yang beriman. Orang yang melakukan, ini secara am lah, ya, secara am. Orang yang melakukan segala apa yang mendekatkan dirinya kepada Allah daripada 2 sudut, iaitu dengan kepercayaan yang benar, yakni akidah. Dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan akidahnya yang benar, yang betul, seperti mana yang didasari oleh 6 rukun iman, ya. Ini dasar akidah seorang muslim, di mana setiap seorang muslim dia wajib beriman dengan ke-6 rukun iman ini, dan dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan kepercayaan atau dengan akidahnya kepada 6 rukun iman ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan iman, yakni dengan antaranya dengan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, mengerjakan amal soleh. Mengerjakan amal soleh. Yang pertama, beriman. Iman ini dia lebih kepada dari segi keyakinan dan kefahaman. Ini yang kita kata iman, keyakinan yang benar, kefahaman yang betul. Yang kedua, mengerjakan amal soleh. Ini dari segi amalan. Yang pertama, keyakinan, kepercayaan, kefahaman. Yang kedua, mengerjakan amal soleh. Apa tu amal soleh? Apa tu amal soleh? Kita kata segala kata-kata dan perbuatan yang mendekatkan diri seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi keyakinan, kepercayaan yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu iman tadi. Yang kedua, amal saleh, yakni kata-kata dan perbuatan. Kata-kata dengan lisan, perbuatan dengan anggota.
yang mendekatkan dirinya kepada Allah, maka itu yang dikatakan sebagai amal soleh. Tapi tinggal lagi, bagaimana suatu kata-kata atau perbuatan dikatakan sebagai soleh. Soleh maknanya baiklah, ya. Bagaimana suatu kata-kata atau amalan dikatakan soleh, baik? Adakah dengan cita rasa? Adakah dengan pendapat masing-masing? Mana yang kita rasa benda tu baik, baiklah, ya. Maka kita berzikir sambil berjoget. Kalau rasa tu baik, dekatkan diri kita kepada Allah, maka kita lakukan, ya. Adakah dengan kita apa-apalah, ya, yang dilihat sebagai baik, maka kita lakukan dan itu akan dikatakan sebagai amal soleh? Jawapannya tidak. Sebaliknya, amal soleh itu perlu menepati dua syarat, dan dua syarat secara khasnya, yang pertama ialah hendaklah dia ikhlas, dan yang kedua hendaklah dia ittiba', hendaklah dia menepati contoh Nabi SAW. Tanpa dua syarat ini, maka suatu perbuatan itu tidak akan dikira sebagai saleh. Sebaliknya, saleh lawan dia apa, tuan-tuan? Taleh. Barakallahu fiik, ya. Saleh, taleh. Dia macam ada rhyme sikit, bahasa Inggeris dia kata rhyme, bagi sedap sikit lah. Ini kata hebat bahasa Arab ni, ya. Dia bunyi dia macam sama-sama, ya, tetapi maksud dia berbeza, ya. Saleh, S-A-L-E-H, saleh. Taleh, T-A-L-E-H, ya. Taleh maknanya buruk lah, ya. Saleh, taleh. Tanpa menepati dua syarat yang kita sebutkan tadi, maka suatu perbuatan itu akan dikatakan sebagai taleh, buruk, ya. Ikhlas dan ittiba'. Yang ketiga, nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran. Nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, yakni tuntutan, suruhan supaya kita nasihat menasihat. Perlunya kita nasihat menasihat kepada orang-orang di sekeliling kita. Tegur menegur, amar ma'ruf nahi munkar, semua termasuk dalam erti nasihat, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihah, agama itu ialah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu dia punya asas dia adalah berdiri di atas tunjang nasihat. Perlunya kita nasihat, dan ini antara sebab kita masuk ke syurga. Maknanya bukan dengan hanya kita jaga diri kita sahaja dan kita tak peduli orang sekeliling kita. Bahkan ada yang membawa persepsi yang salah, kata bahawa kalau kita peduli orang sekeliling kita, itu nama dia jaga tepi kain, itu nama dia menyebuk. Sedangkan bukan macam tu. Itu boleh menimbulkan salah faham. Bahkan kita disuruh supaya peduli dengan orang di sekeliling kita, tetapi dengan garis panduannya lah, ya. Bukan dengan mencari aib, bukan dengan sampai mengintai, ya, bukan dengan sampai bertanya-tanya, soal selidik, nak tahu kelemahan, kesalahan, ya, orang. Bukan begitu. Tapi pendek kata, perlunya nasihat menasihat, menasihati orang-orang di sekeliling untuk melakukan kebaikan, menganjurkan orang-orang di sekeliling, bermula dengan orang yang dekat dengan kita. Siapa orang yang paling dekat dengan kita, ya? Kalau si suami kepada isterinya, si isteri kepada suaminya, ibu bapa kepada anaknya, ini orang yang paling dekat dengan kita. Kemudian ahli keluarga yang lain, adik-beradik, sesama adik-beradik yang lain, pakcik kepada anak buah, ya, sepupu kepada sepupunya, ya. Kemudian sesama jiran tetangga, orang yang paling dekat dengan kita sebelum orang yang jauh.
Anjuran supaya kita nasihat menasihati. Tuan-tuan, boleh kita kata, sekiranya tidak ada dalam diri kita minat atau kecenderungan untuk nak nasihat, kalau kita tengok khususnya orang yang dekat dengan kita lah, kalau orang yang jauh itu satu perkara, tapi orang yang dekat dengan kita, maknanya si suami dengan isterinya, si isteri kepada suaminya, atau anak beranak, kalau tidak ada roh, jiwa untuk nak nasihat, dia tengok si suami tengok isterinya menyimpang, dia buat tak peduli, atau isterinya, atau sebaliknya. Anak beranak, mak ayah dengan kepada anak-anaknya, dia tengok anak-anak dia menyimpang, tapi tak ada roh, tak ada keinginan, tak ada minat pun, tak ada perasaan pun, dia tak terpanggil untuk nak tegur, untuk nak nasihat, maka dikhawatiri orang itu hatinya sudah mati. Hatinya sudah mati. Kerana apa? Kerana 4 perkara yang sedang kita bahaskan ini adalah 4 asas untuk kejayaan. Maknanya tanpa 4 perkara ini, maka orang itu rugi, seperti mana surah Al-Asr yang sedang kita bahaskan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Apa maksud dia? Kalau nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, saya ingat itu jelas. Itu nasihat, tegur menegur, amar ma'ruf. Tapi nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran, apa maksud dia? Yakni kita saling berpesan kepada diri kita, bermula dengan diri kita, dan kepada orang-orang di sekeliling kita. Sama dengan bermula dengan orang yang dekat sebelum orang yang jauh, supaya bersabar. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ternyata bahawa sabar adalah di antara asas kejayaan kita. Tidak ada kejayaan tanpa sabar. Apa maksud sabar, tuan-tuan? Satu kalimah yang mungkin biasa kita sebut, tinggal saja sama ada kita faham atau tidak. Apa maksud sabar? Ya, barakallahu fiik. Sabar yakni menahan diri. Menahan diri terhadap apa? Di sini yang diperincikan oleh para ulama 3 perkara. Menahan diri dalam 3 perkara. Iaitu yang pertama, dalam melaksanakan ketaatan, ya, dalam beramal ibadah, ia perlu kepada kesabaran. Kita nasihat menasihat supaya sabar, istiqamah melakukan ketaatan pada diri kita dan pada orang lain. Menjaga solat fardu perlu kepada kesabaran, perlu kepada menahan diri, kerana jiwa, nafsu sentiasa bergelora, sentiasa memberontak supaya kita tinggalkan solat, supaya kita bersikap malas-malas, supaya kita bersikap tangguh-tangguh. Nantilah solat, tak payahlah buat solat sekarang. Dalam apa juga amal ibadah perlu kepada kesabaran, perlu kepada kecekalan dan ketabahan. Jadi kita nasihat menasihati supaya sabar dalam melaksanakan ketaatan, dalam beribadah pada diri kita dan pada orang lain. Kita ingatkan orang lain supaya mereka terus istiqamah, supaya mereka terus cekal, sabar, tahan diri dalam melaksanakan ketaatan. Kerana dunia ini itulah dia. Dunia adalah tempat kita beribadah. Kita bukan dicipta oleh Allah untuk senang-senang semata-mata seperti mana yang dilakukan oleh orang kafir. Di dunia adalah tempat ibadah. Itu hakikat. Ujian, Allah nak uji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji yang mana daripada antara kita yang paling baik amalan dia.
Itu yang pertama, sabar yang pertama. Sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan perkara yang dilarang. Sabar dalam meninggalkan perkara yang dilarang. Ini juga perlu kepada kesabaran. Menahan diri daripada terjebak dalam perkara yang haram. Tak kira apa, minum arak, berjudi, berzina. Nafsu sentiasa mendorong, bisikan syaitan sentiasa mengajak supaya kita buat perkara-perkara yang terlarang. Tuan-tuan perasan tak? Bila nak buat benda baik, hati kadang-kadang rasa berat je. Tapi bila buat benda jahat, bergelora, semangat untuk dia nak buat. Macam mana datang tu? Ini yang kita sedang bahaskan. Bila nak buat benda baik, merasa malas. Bila nak buat jahat, ringan tulang nak buat. Maka dalam hal-hal kemaksiatan perlu kepada kesabaran. Perlu kita tahan diri kita. Seperti contoh, tahan diri daripada mengumpat. Tahan lisan daripada kita bercakap buruk tentang orang lain. Tuan-tuan tengok, nak kata bahawa, perasan tak? Ini untuk kita muhasabah. Kalau ada orang tengah mengumpat, tengah cerita pasal orang lain, kita sangat tertarik nak dengar apa dia cakap. Oh, betul ke? Ya ke? Betul lah, iyalah. Saya dah lama suspek dia macam gini. Hati, telinga tu nak dengar saja. Sampai mungkin dibuka corong-corong telinga dia nak dengar lagi. Tapi kalau benda-benda yang bermanfaat, ilmu, dibacakan, dibaca Al-Quran, baca hadis, sampaikan benda-benda yang benar, ya, telinga tak berminat nak dengar. Tapi hari ini orang kata membawang. Mereka sedang membawang. Oh, maknanya tak tahu apa maksud. Saya ingat mereka sedang masak kot. Membawang ni apa? Maknanya ada benda yang sedap, benda yang lazat. Saya ingatlah kalau masakan tu tak ada benda-benda rempah, bawang sebagainya, tak sedap kan? Nak kata bahawa ini dia hakikat, bahawa benda-benda maksiat manusia atau nafsu cenderung kepadanya. Berbanding dengan perkara ketaatan, berat. Nafsu rasa berat, diri rasa berat. Jadi perlu kepada kesabaran. Kita tahan diri daripada melakukan hal-hal maksiat. Tahan diri. Maka seorang yang dapat menahan dirinya daripada melakukan apa juga bentuk maksiat, seperti mengumpat tadi, seperti daripada melafazkan perkara-perkara yang buruk. Tuan-tuan, kita kena muhasabah perkataan-perkataan yang kita ucapkan, apatah lagi terhadap orang-orang yang dekat dengan kita, suami, isteri, anak beranak. Tuan-tuan percaya tak, kalau sekiranya manusia secara amnya dia lebih jaga lidahnya, dia lebih jaga pertuturannya apabila dia bercakap dengan orang yang dia tak kenal berbanding dengan orang yang dia kenal. Kalau orang yang dia tak kenal, dia jaga lisan, dia tahan lisan dia tengok siapa ni. Jarang dia nak mengumpat dengan orang yang dia tak kenal. Tapi kalau orang, atau jarang dia nak bercakap buruk, bercakap keji, sumpah seranah dengan orang yang dia tak kenal, dia rasa malu. Tapi kalau dengan orang yang dia kenal, lidahnya cepat mengeluarkan benda-benda celaan, sumpah seranah. Sedangkan kalau difikirkan, yang mana yang perlu kita jaga hati? Sekali lagi, jangan terkejut kalau manusia dia lebih nak jaga hati orang yang dia tak kenal daripada orang yang dikenal. Tuan-tuan, boleh kita sama-sama muhasabah. Dia lebih nak jaga hati orang yang dia tak kenal, atau orang yang mungkin barangkali sekali tu je dijumpa, lepas tu tak dijumpa lagi, berbanding dengan hati orang yang dia hari-hari bersama dengan dia, seperti mana suami isteri, anak beranak. Hakikatnya sepatutnya kita lebih nak menjaga, sepatutnya kita lebih jaga hati orang yang kita
tinggal bersama dia, orang yang hari-hari kita jumpa dengan dia. Dengan dia lah yang kita kena jaga lisan kita. Dengan dia lah yang kita kena jaga kasih sayang, hormat menghormati dengannya, berbanding dengan orang yang kita tak kenal, berbanding dengan orang yang sekali kita tak jumpa selalu dan seumpamanya. Sabar dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram. Sekarang soalan kefahaman, tuan-tuan. Kita diberi pahala atas apa yang kita buat atau atas apa yang kita tak buat? Sekarang soalan. Boleh faham soalan? Kita diberi pahala, ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang kita buat atau atas apa yang kita tak buat? Ada jawapan? Dua-dua. Barakallahu fiik. Ini jawapan orang faqih. Barangkali kita sangka bahawa kita hanya dapat pahala atas apa yang kita buat. Apa yang kita tak buat, apa nak dapat apa? Tidak. Ternyata bahawa kita tetap mendapat pahala, kita dapat pahala atas kedua, apa yang kita buat dan apa yang kita tak buat, dengan niat yang betul. Kembali kepada niat. Kenapa kita buat? Kalau kita buat kerana Allah, kita dapat pahala. Kalau kita tak buat sesuatu kerana Allah, dapat pahala tak? Yakin dan faham bahawa kita juga akan dapat pahala. Seperti kalau kita tinggalkan perkara-perkara yang haram. Kenapa tak minum arak? Kerana Allah. Kenapa tak berzina? Kerana Allah. Kenapa kita tak mengumpat? Kerana Allah. Kenapa engkau tak caci maki? Ada orang, tuan-tuan, ini sekarang muhasabah, lidah dia senang untuk mencarut. Kata-kata tak payahlah saya sebut. Kalau tuan-tuan, mana tuan-tuan tahu perkataan-perkataan carut, itulah dia. Ada orang lidahnya sangat senang, sedangkan dia adalah perkataan-perkataan yang buruk. Maknanya dia tak dapat nak tahan lisan dia daripada kata perkataan-perkataan macam ni. Sedangkan kita kena faham bahawa kita disuruh, kita dituntut supaya menahan lisan kita. Yang ini sabar, tahan. Sabar kan maknanya menahan diri. Termasuklah menahan diri daripada mengucapkan perkataan-perkataan keji dan buruk. Boleh saya cuit perhatian tuan-tuan? Dengung-dengung ni tak apa ke? Ke saya seorang je yang dengar? Menahan diri, menahan lisan daripada mengucapkan perkataan-perkataan keji. Ada orang bila dia kalau dia marah, dia nak cela, dia tak suka dengan seorang, dia maki hamu, dia mencarut. Macam-macam lah perkataan-perkataan. Kadang-kadang saya, tuan-tuan, benda-benda carut ni, ini saya lah secara peribadi, benda-benda yang saya dengar masa zaman sekolah dulu, budak-budak masa zaman jahil dulu lah. Saya dengar lah budak-budak cakap carut. Alhamdulillah, saya jagalah pergaulan, jagalah batasan, jagalah persekitaran. Maka kadang-kadang lama saya tak dengar perkataan carut tu, tapi tiba-tiba kadang-kadang dengar pula orang carut. Wah, dia mengimbau zaman sekolah. Dan kadang-kadang yang mencarut tu mungkin kenalan kita. Zaman sekolah dulu, itu kenalan kita. Maka bila dah dewasa, dah besar, kita jumpa dia, ternyata bahawa mulut dia sama macam ketika dia di zaman sekolah. Maknanya mulut tu tak belajar juga. Mulut tu tidak ada development, masih lagi buruk, masih lagi busuk dengan perkataan-perkataan mencarut. Untuk makluman tuan-tuan, orang kafir mulutnya memang buruk. Orang kafir mulut dia memang busuk. Busuk dengan perkataan-perkataan yang sedang kita bahaskan, mencarut. Saya ingat tuan-tuan boleh tahu apa yang perkataan yang saya maksudkan. Perkataan yang segala apa yang dia nak tekan, dia kena ada perkataan tu. Perkataan F tu lah.
minta maaf tersebut juga. Kalau siapa yang tak tahu, bagus. Allah pelihara tuan-tuan. Dia nak tegaskan sesuatu, dia mencarut. Kita kalau nak tegaskan sesuatu, kita sumpah kan? Tak, dia mencarut. Kalau dia nak marah, dia mencarut. Kalau dia suka, dia mencarut. Kalau dia puji, dia mencarut. Apa nak kata bahawa betapa busuknya, buruknya mulut orang kafir. Tetapi subhanallah, ini ajaib. Lalu ada dalam kalangan orang Islam yang bangga dan rasa hebat terhadap orang-orang kafir. Ini musibah. Ini musibah tuan-tuan. Orang-orang yang macam ni, para penzina, para peminum arak, dan antaranya orang yang mulut dia buruk. Kalau ada benda yang keluar, ya Allah, kita kata, macam mana kau boleh makan dengan mulut yang busuk macam ni? Sabar, menahan diri daripada melakukan hal-hal yang haram, hal-hal maksiat, pun akan diberi ganjaran. Kemudian yang ketiga, jenis sabar yang ketiga, yang terakhir ialah sabar berdepan dengan takdir yang kurang menyenangkan. Sabar berdepan dengan takdir, ya. Sabar berdepan dengan takdir. Kalau sekiranya berlaku kecelakaan, berlaku musibah, berlaku sesuatu yang tak disangka, tak dijangka, berlaku sesuatu yang kita rasa berat, kita sabar. Jadi ini 3 bentuk kesabaran yang wajib ada pada diri setiap seorang Muslim, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Asr yang sedang kita baca, ya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Berpesan-pesan dalam kebenaran dan berpesan-pesan, nasihat menasihati di dalam kesabaran. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan perkara yang haram, sabar berdepan dengan dugaan takdir yang tidak menyenangkan. Kalau berlaku sesuatu, tak kira sekecil-kecilnya sehinggalah sebesar-besarnya, berlaku sesuatu, kita sabar. Berlaku kemalangan, berlaku kematian, jatuh sakit dan seumpamanya, kita sabar. Maknanya apa? Bagaimana kalau orang tu berlaku, contoh na'udzubillah, berlaku kemalangan, dia naik kenderaan, berlaku kemalangan. Macam mana dia dikatakan dia sabar? Apabila dia menahan dirinya, dia menahan lisannya, atau menahan, bermula dengan hati, kemudian lisan, kemudian anggota, daripada menzahirkan apa-apa yang menampakkan dia tak sabar. Berlaku kemalangan, na'udzubillah, berlaku pelanggaran. Macam mana dia sabar? Dia sabar dengan tak buat apa-apa. Dia menahan diri. Maknanya jangan dia kata, aduh, contoh, jangan dia kata, tak guna, macam mana pula aku boleh kemalangan, contoh. Jangan pula dia langgar, buka tingkap, woi, tak nampak ke, contoh. Ini perkataan-perkataan yang menampakkan dia tak sabar. Atau dalam hati, apatah lagi, kenapalah aku kemalangan hari ni, tak ada hari lain ke aku nak cepat ni lah, ni nak berlaku kemalangan. Ini semua perkataan-perkataan yang menampakkan bahawa kita tak sabar. Tuan-tuan, sekarang kita saya nak lengkapkan perbahasan tentang sabar. Sabar dalam berdepan dengan takdir, berlaku kemalangan tadi. Kita kata yang paling minimumnya wajib sabar. Itu paling minimum, paling basic. Maknanya tak kira siapa anda, ini wajib atas diri anda. Sama ada anda orang kecil atau orang besar, muda atau tua. Ini yang paling minimum, laki atau perempuan. Ini paling minimum, sabar. Tahan diri, jangan kata apa-apa. Jangan kata apa-apa yang menandakan kita mengeluh dan seumpamanya. Apa tingkatan yang lebih tinggi daripada itu? Yang tadi itu paling rendah. Tingkatan yang lebih tinggi apa? Redha, barakallahu fiik.
Kita redha. Redha dia lebih tinggi tuan-tuan daripada sabar. Apa artinya redha? Redha maknanya kita menerima apa yang Allah takdirkan. Yang sabar tadi tak semestinya dia terima. Barangkali hati dia rasa berat. Hati rasa berat tapi dia tak kata apa-apa. Dia tak lafaz apa-apa. Tingkatan yang lebih tinggi ialah redha. Redha maknanya diterima. Dia terima apa yang Allah takdirkan dengan hati yang terbuka. Bukan dengan hati yang rasa berat dan sebagainya. Dia terima dengan hati yang terbuka. Hati dia lapang. Bila orang yang redha, antara tandanya ialah bila berlaku suatu takdir yang tak disukai, dia dalam keadaan tenang. Orang yang sabar tadi barangkali dia dalam keadaan cemas, rasa dalam keadaan tak tenteram, tapi dia sabar dengan tidak mengatakan apa-apa, tak buat apa-apa. Tapi lebih lagi redha. Kemuncaknya apa yang tinggi? Siapa tahu? Sabar, redha, yang tinggi apa? Paling tinggi kemuncaknya, dan ini memang kena mujahadah lah untuk sampai ke maqam. Ini bukan maqam satu tu, bukan maqam sufi, tapi ini maqam orang beriman. Sabar, redha, yang tinggi sekali syukur. Berlaku kemalangan dia kata alhamdulillah. Orang bagi dia penumbuk, alhamdulillah. Hebat tak hebat? Bila dia dengar orang caci maki dia, alhamdulillah. Buat apa nak alhamdulillah? Siapa tahu? Apa rasional, apa kewajaran untuk dia tak nampak macam tak logik. Berlaku kemalangan dia cakap alhamdulillah. Antaranya ialah apa? Siapa boleh beritahu? Dan ini tak dinafikan, dia sedikit mendalam. Pertamanya, itu adalah perintah Nabi SAW. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Seperti mana sabda Nabi, ajaban li amril muslim, idza asabahu sarra syakar, kana khairan lah. Wa idza asabahu dharra sabar, fa kana khairan lah. Sangat pelik, sangat luar biasa seorang muslim itu. Apabila dia dapat sesuatu yang dia gembira, dia bersyukur. Dan kalau dia timpa suatu benda yang mudarat, dia bersabar. Dan Nabi SAW, kalau ditimpa atasnya suatu yang mudarat, satu musibah, sebelum tu, kalau ditimpa suatu yang menggembirakan, Nabi mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah dengan yang dengan nikmatnya hal-hal yang baik disempurnakan. Ini kalau benda baik, kita kata alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kalau benda mudarat, benda yang tak berapa baik, Nabi menganjurkan supaya kita kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Kalau benda baik, kita kata alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Panjang sikitlah. Itu kena hafal lah. Ya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kalau benda tak berapa baik, alhamdulillah ala kulli hal. Lihat, ringkasnya dalam kedua keadaan kata alhamdulillah. Nampak? Benda baik atau buruk, alhamdulillah. Tanda syukur. Ini yang kita kata tadi, syukur. Jadi itu yang pertama, kerana itu yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, kita bersyukur kerana apa? Kerana kita memikirkan bahawa boleh sahaja Allah takdirkan sesuatu yang lebih berat. Ini baru kena sikit. Alhamdulillah, ada orang lain kemalangan lagi tu. Contoh, ada satu lagi, rasional atau rahsia di sebalik bersyukur ketika ditimpa musibah. Ini dia sedikit mendalam, sedikit halus. Kita bersyukur kerana Allah menguji kita, lalu kita berjaya dalam ujian tersebut. Ketika mana kita sabar, bahkan kita redha, maka kita bersyukur atas keredaan yang Allah anugerahkan, kesabaran yang Allah berikan kepada kita. Luar biasa bukan? Sangat luar biasa. Ini yang dikatakan oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, sangat luar biasa keadaan seorang
mukmin. Maka jangan kita kalau ditimpa suatu musibah, kita kena jaga lisan kita. Jangan mudah mencis. Nampak macam mudah? Alah, traffic jam. Alah, kau ni. Alah. Jangan mudah. Ini perkataan-perkataan yang paling tidak lara. Sia-sia. Kalau digantikan dengan alhamdulillah, kan bagus. Tapi dia tak dinafikan, dia menuntut kepada kesabaran, redha, kemudian syukur tadi. Ya. Jauh sekali jangan mencarut, tuan-tuan. Kadang-kadang dalam masyarakat kita ada satu yang sampai ke hari ini saya tak berapa nak faham. Orang melatah. Ada orang melatah macam-macam kan. Dan seburuk-buruknya orang yang melatah dengan mencarut. Mak kau, sambung sendirilah, tuan-tuan. Buruknya mulut. Ini baru melatah, belum lagi marah. Apa agaknya disebut, ya? Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, demikian tadi 4 perkara, 4 asas untuk seorang Muslim itu memperoleh kejayaan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Dengan dia beriman, mengerjakan amal saleh, menasihati dalam kebenaran, dan menasihati berpesan-pesan untuk menetapi kesabaran. Imam Syafi'i rahimahullah wafat tahun 204 Hijrah. Dia mengatakan kalau Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya selain surah ini, niscaya sudah mencukupi bagi mereka. Yakni hujjah atau dalil supaya manusia melaksanakan 4 perkara yang kita sebutkan tadi. Surah ini sudah cukup. Surah ini sudah cukup, sudah memadai untuk kita jadikan panduan untuk kita melaksanakan 4 perkara yang kita sebutkan tadi. Iman, amal, dakwah, nasihat-menasihat, kita kata dakwah lah. Iman, amal, dakwah dan sabar. 4 perkara yang perlu menjadi prinsip seorang Muslim. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah berkata, Al-Bukhari iaitu Imam Bukhari, ya. Saya kira kita semua pernah mendengar nama dia, ya. Wafat tahun 256 Hijrah. Dia berkata dalam kitab sahih dia, bab berilmu sebelum beramal. Berilmu sebelum beramal. Apa maksudnya? Yakni perlunya seorang itu ada ilmu sebelum dia nak beramal. Seperti mana dalam 4 prinsip yang kita sebutkan tadi. Kita kata iman dan amal soleh. Iman antara yang kita definisikan tadi ialah keyakinan yang betul dan ilmu yang bermanfaat. Ini perlu ada ilmu sebelum kita nak beramal. Beramal dengan anggota lah, ya, seperti mana solat, ya, haji, puasa, zakat, membaca Al-Quran, berzikir, ya, segala bentuk amalan perlu kepada ilmu. Tak boleh kita beramal tanpa ilmu. Bahkan kita kata, bagaimana kalau orang tu dia beramal tanpa ilmu? Kita kata besar kemungkinannya amal yang dilakukannya itu akan terbatal, ia akan rosak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana 2 syarat ibadah yang kita sebutkan tadi. Amal yang soleh terasnya ialah 2 syarat yang kita sebut tadi, ikhlas dan ittiba'. Ikhlas barangkali mudah faham. Ikhlas perlu lakukan sesuatu kerana Allah, tak perlu, tak rumit. Tetapi ternyata ikhlas pun rumit, perlu kepada mujahadah, kesungguhan. Tapi ittiba', tiada jalan untuk kita ittiba' melainkan dengan berilmu. Perlunya kita kepada ilmu untuk kita merealisasikan ittiba', mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak tahu cara Nabi
melakukan suatu amalan tanpa ilmu. Tak boleh kita nak rasa-rasa agaknya Rasulullah salat macam ni lah, agaknya Rasulullah baca Al-Quran macam ni, agaknya Rasulullah berdoa macam ni, berzikir. Kita agak-agak, ya. Itu bukan ilmu. Itu adalah keraguan, itu adalah kejahilan, ya. Bab berilmu sebelum berkata dan beramal, dalilnya ialah ayat Al-Quran yang disebutkan di situ, fa'lam. Allah kata ketahuilah. Satu perkataan je, tetapi sangat mendalam maksud dia. Ketahuilah maknanya berilmulah bahawa sesungguhnya tiada yang disembah selain Allah. Maknanya kalimah la ilaha illallah kita, subhanallah tuan-tuan, berapa ramai orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi sejauh mana dia orang faham apa artinya la ilaha illallah? Betul atau tidak? Ini nak kata betapa pentingnya. Seperti mana ayat ini Allah kata ketahuilah, maknanya fahamilah, berilmulah bahawa la ilaha illallah. Maknanya ucapan la ilaha illallah kita perlu berdasarkan kepada kefahaman. Kerana akhirnya kalau orang tu mengucapkan la ilaha illallah, tetapi kemudian dia pergi ke kubur, tawaf keliling kubur, dia puja kubur, dia mohon daripada orang yang mati, dia percaya kepada tangkal, dia percaya kepada kuasa selain Allah, dia percaya kepada bomoh, dia percaya kepada tuah dan sial. Apa jadi kepada kalimah la ilaha illallah? Rosak, bukan? Besar kemungkinan dia akan jatuh dalam syirik, kan? Sekalipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Nak mengatakan pentingnya ilmu sebelum beramal. Baik, saya ingat tuan-tuan boleh kita berhenti di situ. Saya lihat ada 5 minit berbaki kurang lebih. Kalau ada sebarang pertanyaan. Dia marah macam mana? Dia kena musibah, kemudian dia marah, tapi dalam keadaan dia marah tu dia sebut alhamdulillah. Maknanya dia rojak sikit lah, ya. Di sini ada yang bertanya, berlaku musibah atas seorang, ya, contoh kemalangan tadi itulah, ya. Berlaku kemalangan, ya, boleh contoh kemalangan. Berlaku kemalangan, maka dia marah. Dia marah kat orang tu ke dia marah diri dia ke macam mana? Dia marah dia marah orang lain lah, ya. Tetapi dalam masa yang sama dia mengucapkan alhamdulillah. Di sini kita kata dia rojak sikit lah, ya. Bila dia marah tadi tu, marah bertentangan dengan redha. Redha maknanya kita terima, marah maknanya kita tak puas hati, betul? Tak puas hati lawan dia redha, redha lawan dia tak puas hati. Tak puas hati dengan diri, tak puas hati dengan orang lain dan seumpamanya. Jadi bila dia marah tu, ialah itu menampakkan bahawa dia kurang redha lah, ya. Tapi dia ucapkan alhamdulillah. Macam mana? Kita kata kita khawatir ucapan alhamdulillah itu, ucapannya alhamdulillah tak sempurna. Tak sempurna. Kenapa? Bagaimana engkau alhamdulillah tapi dalam masa yang sama engkau marah? Alhamdulillah maknanya kita syukur, kita berterima kasih. Boleh ke orang bagi kita hadiah, kita kata terima kasih, tapi kemudian kita marah dia? Tak masuk akal, betul? Patutnya kita suka dia, sebab tu kita cakap terima kasih. Tapi ini kita cakap terima kasih, tapi kemudian kita marah dia. Kenapa bagi hadiah ni? Tak patut lah, terima kasih. Macam mana dia ni? Tak betul. Kalau take time ke, contoh mungkin waktu kita marah, tiba-tiba kita rasa sadar. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kita silap, contohnya kita tersilap. Barakallahu fiik. Bagaimana berlaku suatu musibah atas kita, kita marah contohnya, tetapi selang beberapa detik kemudian, beberapa saat, beberapa waktu kemudian kita tersedar dan
waktu itu baru kita sabar. Macam tu. Tidak dinafikan bagus, paling tidak disedar. Ada orang ramai saja tak sedar diri. Bagus dia bersabar, cuma lebih bagus kalau dia bersabar daripada mula. Seperti mana sabda Nabi SAW, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ialah pada detik yang pertama. Bila berlaku musibah, bila berlaku takdir yang tak berapa kita senang, kemuncak kesabaran ialah pada detik yang pertama. Dan saya kira kita semua faham, pada detik pertama itulah ujian dia paling berat. Betul? Kalau lepas beberapa detik, beberapa ketika, beberapa minit, apatah lagi beberapa hari, waktu itu biasanya manusia dia dah kembali tenang. Maka dia diuji pada detik pertama sampai berita tersebut. Detik pertama berlaku musibah tersebut. Itu waktu yang dia detik. Contohnya bila contoh dia kena penampau. Bila masa dia diuji kesabaran, keredaan, kesyukuran dia, pada detik pertama tampah tu sampai kat muka dia. Kerana waktu itulah, kalau kita perasanlah, waktu itulah, kalau nak marah itulah waktu marah. Orang bukan kena penampar sehari, 2-3 hari baru dia marah. Lah, 2-3 hari kemudian baru marah. Tak, biasa orang marah, orang kecewa, orang sedih, dia terduduk, terlutut, menerima berita kematian contoh. Pada saat pertama dia terima, pada saat pertama berlaku perkara tersebut. Maka ini kata Nabi SAW, kesabaran adalah pada detik pertama berlaku kemalangan tersebut. Dengan kata lain, kalau kita dapat bersabar daripada mula, maka insya-Allah kita mendapat pahala sempurna. Kalau kita hanya sabar beberapa detik kemudian, maka kuranglah pahala sabar kita. Lagi lama lagi kurang. Ya? Macam tu. Nak mengatakan bahawa kesabaran ini, apatah lagi keredaan dan syukur, dia perlu kepada tarbiyah. Perlu kita didik diri kita, didik jiwa kita supaya sentiasa sabar. Dan kalau itu dah dapat, kita memang jenis orang yang sabar. Ada orang jenis sabar, tapi ada orang yang susah sikit ni nak sabar. Malah macam mana pun perlu kepada mujahadah. Kalau dah dapat sabar, kita berusaha kepada tingkatan yang seterusnya, redha. Berusaha untuk sentiasa redha. Yakni redha di sini maknanya sentiasa dalam keadaan tenang. Bila apa-apa berlaku kita tenang. Perasan tak? Beza antara orang yang tenang lawan dia apa? Jangan kata tak tenang. Tenang lawan dia risau lagi. Yang dalam fikiran saya menggelabah. Ada perkataan lain. Kalut. Runsing. Orang yang tenang ketika dalam keadaan manusia semua risau, cemas, menggelabah, tak tentu hala, dia adalah orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa, dia boleh tenang. Perasan tak kadang-kadang kita jam saja hati kita jadi gundah gelana. Baru jam. Sedangkan benda tu dah berlaku dah. Yang kau nak risau buat apa? Kerisauan engkau tidak akan mengubah apa-apa. Keluhan engkau, cemuhan engkau, kritikan kau, kenapalah kereta, apa jalan ni tak ada trafik, kenapa tak ada jejantas, kenapa traffic light? Kau keluhlah banyak, dia takkan ubah lampu traffic light tu merah jadi hijau. Perlunya sabar, kemudian redha, dan kemuncaknya ialah syukur. Sikit Ustaz. Saya faham tadi Ustaz. Katakanlah satu perkara berlaku. Kita lah contohlah, kita redha, tapi kita risaukan polis. Polis nak tangkap orang. Okey, barakallahu fiik. Berlaku kecurian, orang curi daripada kita. Kita berusaha sabar, kita berusaha redha, bahkan kita bersyukur.
paling tidak dicuri 1,000, 10,000. Kita kata alhamdulillah baru 10,000. Kalau boleh je, kalau Allah takdirkan 100,000, tapi Allah takdirkan atas kita 10,000 je, alhamdulillah. Boleh tak kita laporkan polis? Buat laporan polis. Adakah laporan polis kita bertentangan dengan sabar kita dah? Jawapannya tidak. Sabar, redha, syukur satu perkara. Menuntut hak kita, kalau kita dizalimi, menuntut hak kita adalah satu perkara yang lain. Kalau kita maafkan, itu tingkatan yang seterusnya. Itu namanya sedekah. Maka sabar, redha, syukur, sedekah. Ambil lah. Lagi hebat tak? Lagi hebat. Tapi ialah bukan semua orang macam tu. Baik, ikhwah yang dikasihi, saya kira masa sudah suntuk. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.